Utara berdengung tanah Belanda, kapal menyongsong berlambungan. Antara belum porak-peranda, ditutup layar perlindungan. Bahtera kita bahtera madani. Usai badai pandemik dan polemik politik, kini tiba waktu kita putarkan kapi, rafakkan layar, mendabik dada, membelah samudera. Namun, ada samudera yang lebih ganas di sebalik dada kita, yang harus kita telusuri agar pelayaran ini kalis gagal, yakni samudera insan. Maka terimalah nukilan insan kerdil ini berpatam, melayari bahtera madani, mengharungi samudera insan. Sekalung apresiasi buat Tuan Pengerusi Majlis, para penjaga masa yang setia pada detik waktu, barisan panel, hakim penjulang panji keadilan dan warga maya yang sudi belayar bersama. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Saya titipkan bersulam kasih buat anda semua. Warga maya budiman, hasrat membangunkan negara madani, visi murni yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, adalah untuk memacu pembangunan nasional yang mampan dan makmur, berteraskan keterangkuman dan kesaksamaan. Saat negara sedang diuji pelbagai cabaran, kita wajar proaktif, ibarat bahtera yang menongkah arus menyongsong angin, bukannya berpeluk tubuh mengeluh pukulan badai. Seiring prinsip pertama rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Percayalah bahawa setiap ujian pasti ada hikmahnya, dan Tuhan yang Maha Penyayang lagi Maha Pengadil tidak akan menguji manusia melebihi kemampuannya. Justru, setiap dari kita, tidak kiralah nakoda, malim ataupun kelasi, seyogianya junjunglah matlamat madani melebihi kepentingan kendiri. Hujah sulung warkah, buatmu nakoda, penaung segenap warga negara. Kami bersumpah, biar setinggi gunung ombak nan menggila, obor kesetiaan kepada raja dan negara pasti akan bernyala, sekalipun kami bergadai nyawa. Dalam perahu kita, ada kelasi-kelasi haloba yang gairah meniupkan semboyan kebencian, memalukan rebana perkauman, mengasyik pentaksub ekstrim, menarikan rentak segregasi, menanam bibit-bibit kebencian dalam sanubari pemuda-pemudi harapan bangsa, sehingga akan sanggup menyilap kembali lembaran hitam sejarah negara, yakni peristiwa 13 Mei 1969. Natijahnya, laporan rasisme 2022 menjadi saksi peningkatan insiden perbalahan perkauman sebanyak 3 kali ganda. Setiap 6 daripada 10 perbalahan terbukti berpunca daripada sandiwara politik perkauman yang sudah sekian lama berakar dan mencelakakan agenda pembentukan bangsa Malaysia. Negara ini perlukan naungan sebijaksana baginda Nabi Muhammad, pemimpin junjungan sekalian umat yang meredakan gelegak perbalahan, berbekalkan hanya sehelai selendang. Akhirnya, musuh lampau mampu berganding bahu bersama-sama meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya. Tidak kiralah anak mami dari utara Semenanjung, gadis babanyonya di Melaka, sumandak dusun di Sabah, mahu menteruna tamil di hadapan anda. Kami tidur berlainan bantal, tapi dibuai mimpi dan aspirasi yang sama. Andai tangan-tangan tersembunyi ini masih taksub bersandiwara politik perkauman, Malaysia
bukan pentas dia. Kerana kami punyai raja penaung segenap warga negara tanpa segregasi sosial mahupun fiskal. Hujah tengah warga. Buatmu malim, pengemudi Bahtera Madani. Sudah kami serahkan sepenuh kepercayaan amanat hak berdemokrasi menjayakan perjuangan reformasi. Beban peneraju kini sudah pun di pundak. Bawalah bahtera ini menuju fajar kemajuan impian segenap warga. Peliharalah keluhuran perlembagaan tanah air tercinta. Junjunglah kedaulatan undang-undang kita. Nescaya inilah rahsia dirgahayu pertiwi kita. Jangan sesekali benarkan maruah ibu pertiwi dinodai. Anasir-anasir bertopengkan globalisasi. Kerana dalam menggapai kemajuan, kita ada acuan ketimuran sendiri. Mengapa perlu ikutkan kehendak tetamu untuk meroboh tiang seri rumah kita ini? Beringatlah pada pesanan cendekiawan sejarah mendiang George Santayana. Manusia yang melupakan sejarah bakal mengulanginya. Jangan pernah lupa akan iktibar kejatuhan kerajaan Tanah Melayu. Sesungguhnya, haus kuasa kalau dilayan kelak akan melemaskan kedaulatan lalu membuka ruang penjajah bermaharaja lela kononnya mahu memimpin kita untuk hidup lebih bertamadun. Demi kejayaan pelayaran ini, sisihkanlah beban-beban tidak berguna. Jangan sesekali belakangkan kesejahteraan kota demi kelangsungan takhta mahupun harta. Hujah bongsu warga. Buatmu wahai kelasi, pemilik sakti demokrasi. Mendukung prinsip surah Ar-Ra'd ayat ke-11, Tuhan tidak akan mengubah sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kitalah yang bertanggungjawab andai bahtera kita ini dibadai ombak, dipusar taufan, dirompak lanun atau dirobek layarnya oleh kelasi-kelasi halobah. Laksanakanlah amanah memilih pemimpin dengan mengutamakan esok yang lebih sejahtera untuk anak-anak kita. Usah ludahi tanah ini dengan sengketa-sengketa tidak berguna. Jangan terpedaya dengan fitnah tanpa usul periksa. Berpeganglah kepada prinsip bongsu rukun negara, yakni kesopanan dan kesusilaan. Bahtera ini milik kita bersama. Jangan kerana kerakusan kita, ibarat enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing, bahtera kita kelak dikemudi lanun, di layar bertentang arah, merempuh karang lalu karam di dasar lautan. Kelak, kita lah yang akan memikul salib aib, ditusuk sembilu duka, andai bahtera ini tenggelam di tengah pelayaran, ditertawa oleh manusia seantero dunia. Para pendukung cita-cita Malaysia Madani, sedar tidak sedar, kita sudah pun di hujung muara bicara. Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air, sau sudah pun diangkat. Sudah tidak berguna lagi untuk kita masih tangisi tragedi semalam. Ayo teruskan perjalanan, berbekalkan iktibar dan pedoman. Sama-sama kita layarkan bahtera ini dengan makmur dan mampan. Sedangkan Nabi memaafkan umat, Tuhan sedia menerima taubat. Siapalah kita untuk terus menyimpan kesumat. Renung-renungkanlah agar pelayaran kita ini selamat. Semoga Tuhan memberikan rahmat. Akhir kalam, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi.
kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bertemu kita di Bumi Melaka, Bandar Bersejarah.